الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dimuliakan tuan-tuan yang menjadi adik-adik jawatan kuasa masjid, sama ada pengurusinya, setiausaha ataupun jawatan kuasanya, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para ustaz-ustaz, ulama-ulama, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena malam ini diizinkannya kita juga berada dalam masjid ini walaupun keadaan hari hujan. Di kampung pun hujan, sampai kemari hujannya. Tapi dengan izin Allah sampai juga kita ke masjid. Mari kita sama-sama abadikan masa yang ada pada kita ni antara maghrib dan isyak dengan kita membaca kitab yang ada di depan kita ni. Mudah-mudahan kita dapat panduan untuk hidup, untuk menjalani ataupun menghabisi saki baki umur kita ni dengan kita tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Cara kita memahami hadis-hadis Nabi yang Rasulullah gambarkan perkara-perkara yang akan berlaku di akhir zaman nanti, iaitu 50 perkara. Tajuk kita ni ialah 50 hadis menceritakan dunia akhir zaman. Setakat ini yang kita baca, ada tak yang tak betul? Ada tak yang tak berlaku? Atau ada tak yang berlaku lain daripada apa yang disebut oleh Rasulullah? Ada ke tak ada? Tak ada. Itu maknanya Rasulullah bukan tukang ramal, bukan tukang nujum. Sebab Rasulullah tu bukan dia berkata mengikut otak dia, bukan dia berkata mengikut hawa nafsunya. Dia bercakap ialah dari wahyu yang diwahyukan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan dia tak pernah bercakap mengikut hawa nafsunya, tetapi apa saja perkataannya adalah dari wahyu yang diwahyukan kepada baginda. Sebab itu apa saja yang disabdakan oleh Nabi semuanya tepat, semuanya berlaku. Tak ada satu pun yang meleset. Sampai sekarang ni tidak ada siapa yang boleh membuktikan bahawa Rasulullah itu ada mengatakan sesuatu yang tak betul. Semuanya betul berlaku. Baik tuan-tuan dan puan-puan, malam ini kita baca, kalau tak salah saya, hadis yang ke-17. Betul? Ya. Hadis yang ke-17. Bagi mereka-mereka yang ada kitab, muka surat 43. Yang tak ada, bawa telinga aja lah. Mana buatnya? Kalau nak cari kitabnya, cari kitab ni. Namanya apa? 50 hadis menceritakan dunia akhir zaman. Tajuknya malam ni bab yang ketiga. Maknanya kita dah habis 2 bab. Kita dah masuk kepada bab yang ketiga, iaitu ilmu diangkat. Ilmu diangkat oleh Allah. Ilmu ni makin lama makin kurang, makin lama makin kurang, makin lama makin kurang. Sehingga ulama-ulama dimatikan lepas seorang dimatikan. Sehingga akhirnya nanti orang jahil jadi pemimpin. Bila orang jahil jadi pemimpin, bukan saja dia yang sesat, dia pula menyesatkan orang lain. Sekarang ni belum berlaku lagi. Tapi kemungkinan berlaku itu ataupun sedang proses perlakuan itu ada ke tak? Ada sekarang ya. Itu sebab kata Nabi, yakunu fi akhir zaman ubadun juhalun wa ulama'un fusaq.
akan berlaku di akhir zaman nanti. Ahli-ahli ibadah yang jahil-jahil. Ibadah rajin tapi jahil, tak erti. Semayang rajin tapi tak erti semayang, tak tahu perkara-perkara yang membatalkan semayang, tak tahu. Kadang-kadang bacaan pun tak betul. Ada ke tak ada? Ada. Lebih-lebih lagi bila dia baca tak kuat. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, betul ke? Betul ke ustaz? Mana dia ustaz Imam tadi? Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, betul ke baca bunyi tu? Waqaf beda, wasal beda. Patutnya apa? Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, baru betul. Kadang-kadang dia tak perasan ni, pakai apa aja. Ya, Al-Quran mana boleh kita baca cincai-cincai, mesti baca dengan sempurna. Itu yang berlaku. Ubadun juhalun. Rasulullah gunakan kalimah ubadun juhalun, artinya isim jamak. Ramai. Dia tak ada kata apa? Al-abidul jahil, tak ada. Ubadun juhalun, dua-duanya itu plural belaka. Wa ulama'un fusaq, dan juga ulama-ulama yang jahat-jahat. Fusaq digunakan ulama, tak digunakan al-alim. Ulama tu artinya ramai, lebih daripada 3. Kemudian fusaq juga lebih daripada 3, plural pakai dua-dua tu, ya. Sebab itu ini sedang berlaku. Baik. Kemudian malam ni tajuknya ilmu diangkat. Di akhir zaman ilmu akan diangkat dari permukaan bumi. Dari bumi ini akan diangkat, ya. Tapi ilmu yang berkaitan dengan akhirat lah. Bukan ilmu tu berkembang. Sekarang ni perkembangan ilmu hebat kan. Ada komputer, ada televisyen, ada apa, Instagram, lagi apa namanya, ada apa, Facebook, ada apa lagi, ada macam-macam lah. Saya pun tak nak sebutnya lah, banyak penuh perkembangan ilmu. Ya, tapi ilmu yang ada kaitan dengan akhirat makin lama makin pupus, makin lama makin kurang, makin lama makin kurang, ya. Diangkat dari permukaan bumi. Semakin ke penghujung umur dunia, semakin hilang ilmu itu. Ini ramai ni yang tak tahu baca Quran, umur dah 70. Ada ke tak ada? Sudah 70 tak erti baca Quran lagi. Masih banyak lagi berlaku. Saya dah putang ajar ni, tahu. Tahu ke putang? Banyak nak jumpa dengan orang. Kadang-kadang baca Quran pun tak erti. Kadang dengar dia sembahyang sebelah tu. Bacaan tahiyat pun tak betul. Assalamualaikum ayyuhan nabi, ka tu panjang mana. Tu makin lama makin kurang, makin lama makin kurang, makin lama makin kurang. Lain yang batal sembahyang tu tentu je, tak kadang tak sedar tu. Takbiratul ihram dah batal tu, Allah. Batal ke tak tu betul? Allah. Batal ke tak? Batal. Kadang tak sedar tu. Bukan tuan-tuan yang menyolong mata nama saya, tuan-tuan tidak, perempuan beda ya. Perempuan dia tak tahu pasal dia dalam telkong, mana tahu. Tapi orang lelaki nampak, ya. Takbiratul ihram pun dah jadi apa? Banyak batalnya. Belum tahiyat lagi. Ya. Belum bacaan-bacaan Fatihah lagi, belum bacaan-bacaan yang lain. Banyak penuh tak betul. Itu sebab tuan-tuan, kalau ada ustaz-ustaz ngajar bab semayang, jangan juih aja bibir tu, tahu ke juih? Ustaz tak lain dah ngajar, lain tak tiket. Padahal dia pun tak betul semayangnya. Ya. Jadi itu yang diangkat ilmu tu, sikit ilmu tu diangkat. Ilmu dimaksudkan adalah ilmu ketuhanan, ilmu tauhid. Berapa orang yang betul-betul faham tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid al-asma, tauhid as-sifat, berapa orang manusia yang betul-betul faham ilmu tauhid ini. Itu tentang ketuhanan aja, belum cerita tentang malaikat, belum cerita tentang rasul-rasul, belum cerita tentang kitab-kitab, belum cerita tentang hari kiamat, belum cerita tentang qada dan qadar. Itu akidah. Berapa ramai yang belum beres akidahnya lagi. Cuba kita pejam-pejam mata, agak-agak kalau ditanya, esok kita mati malam ni, padam kita malam ni, esok boleh ke tak kita jawab soalan munkar dan nakir. Kalau belum bereskan soal-soal akidah,
bereskan soal-soal ibadah, bereskan juga soal-soal akhlak. Nah, karena ilmu tu makin lama makin kurang, makin lama makin kurang. Nah, ramai manusia yang belum sempurna lagi akidahnya, belum beres lagi akidah, belum beres. Nah, lebih-lebih lagi ibadah lagi hebat. Nah, banyak cabang-cabang yang perlu dipelajari. Nah, itu kata Nabi ni ya. Nah, Nabi kata yang dimaksudkan ya ilmu ketuhanan dan yang berkaitan dengan hukum syarak. Selain berketuhanan itu akidah. Selain berakidah apa? Ilmu yang ada kaitan dengan hukum syarak. Ilmu semayang, ilmu puasa, ilmu zakat, ilmu haji. Ya. Itu yang ibadah aja, muamalah, munakahat, jenayah. Banyak yang kita jahil daripada situ. Ini yang diangkat kata Nabi ni ya, ilmu hukum syarak. Sedangkan ilmu keduniaan itu makin lama makin berkembang lah. Banyak orang dah dapat lulus PhD, dah jadi doktor ini. Tapi suruh sembahyang tak erti. Ada nilai ke di sisi Allah. Walaupun dia peguam tapi tak tahu sembahyang, apa berapa nilainya? 5 duit pun tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. He has got no value at all, dalam penilaian dari Allah Ta'ala. Di akhirat itu tak ada apa gunanya. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari yang tidak memberi manfaat harta-harta mereka dan juga anak-anak mereka. Lantaklah anak tu doktor ke, peguam ke, lawyer ke, peguam lawyer boleh. Lagi apa? Jurutera ke, DO ke, orang besar jajahan ke, tak ada apa faedahnya nanti di akhirat. Kecuali kalau anak-anak itu menjadi anak-anak yang soleh, baru ada manfaat. Kalau tak ada, harta pun tak ada manfaat. Kecuali harta itu infaknya di jalan Allah. Itu baru datang manfaatnya. Karena bila dah mati seorang itu putus segala amalnya kecuali 3. Apa dia? Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang memberi manfaat. Yang ketiga, anak-anak yang soleh yang mendoakan bagi ibu bapaknya. Tapi kalau dapat anak yang kopi ni naik motor, tengok ni. Wow. Tengok kata. Ngapa tengok kata? Udah tinggal satu roda, dapatkah anak soleh kopi tu? Semayang pun tak reti. Nisab dadah pula tu. Boleh jadi anak soleh kopi tu? Itu kan ya. Itu dia. Ini akhir zaman ni. Benda ni berlaku di depan mata kita. Sedangkan ilmu keduniaan termasuk sains dan teknologi tetap wujud dan diminati. Hari ini ramai benar orang minat ilmu keduniaan. Sampai ke luar negeri pun pergi belajar bab dunia ni. Pergi ke Korea, pergi ke Jepun, pergi ke China, pergi ke mana-mana pun belajar bab keduniaan. Tapi sekolah-sekolah pondok bila dah tak lulus dapat 5E UPSR baru pergi sekolah pondok. Baru pergi sekolah tahfiz. Sekarang ni alhamdulillah lah ramai ada bijak-bijak dulu pergi tahfiz tu. Zaman saya budak-budak tu betul lah. Sampai diugut di mak bapak setengah tu. Kamu kalau dapat 5E esok, abang hantar kamu sekolah pondok katanya. 5E pun sekolah pondok. Yang 5A tak dapat? Tak ada. Dia hantar ke sekolah mana? Sekolah sains asrama. Itu sekolah. Jadi jadilah orang-orang yang apa? Lulusnya tinggi-tinggi, hebat-hebat ilmu dunianya tapi langsung tak ada ilmu akhirat. Kemudian sebaliknya pula orang-orang yang belajar ilmu akhirat pula jadilah mereka ustaz-ustaz tukang apa? Tukang baca doa. Tukang jadi imam semayang. Itu aja. They have got no say in the in the administration of the country. Ada tak dulu seorang pemimpin kata, ustaz kerja di mana? Di masjid aja udah lah. Jangan berjuang di luar, janganlah masuk dalam politik. Ustaz tu di masjid udah lah. Ada tak orang cakap apa itu? Dibalas balik oleh tuan guru, kalau apa itu katanya, doktor mana kerjanya? Hospital aja lah, janganlah masuk dalam bidang tadbiran dan sebagainya. Di klinik aja lah kerja doktor. Udah tak terjawab lah. Inilah yang berlaku hari ini. Ini bukan politik ni, ini realiti kehidupan. Jadi akan sampai masanya ilmu agama diangkat ke langit. Itu satu-satu ilmu agama itu akan diangkat ke langit. Atau
tarik dari hati orang-orang Islam. Orang tak ada minat nak belajar. Majlis ilmu kalau ada bersangkutan dengan akhirat, tak ada ramai orang yang meminatinya. Tapi kalau belajar kelas muzik macam, macam penuh ni. Belajar bab nari macam penuh. Sampai orang tua-tua pun tak percaya mau pergi naik kelab malam ni. Naik kelab tu ramai orang tua ke ramai orang muda? Di naik kelab tu ramai orang tua ke ramai orang muda? Ramai orang tua-tua tak jemuh kejap ni. Tu saya tahu. Di mana? Jalan yang kasung. Apa tak tahunya? Sudah 74 umur tu. Ipoh ni on my fingertip saja. Mana-mana sebut saja. Yang ramainya orang tua-tua tahu umur 60, sudah pencit. Kerana orang muda mana ada duit. Orang umur 18 bukan ada duit. Yang banyak duit apa? Orang tua-tua. Tapi yang jantan lah. Yang betinanya muda-muda. Kalau tua-tua siapa siwa pun. Yang tua-tua tu orang jantan je lah. Tak sebut lelaki tak boleh. Sebut jantan senang. Itu dia. Jadi kalau bendanya bukan akhirat, ramai sambutannya. Tengok Syuhaibu. Satu masa dulu heboh Syuhaibu kan? Ramai ke sikit orang yang hadir? Ramai ke sikit? Ramai, penuh tu. Di Ipoh ni pernah berlaku satu tu. Syuhaibu. Minari Mujah dah tak ada. Tapi kalau bab-bab agama, orang penuh sambutannya, langsung tak ada. Itu dia. Akan sampai masanya Al-Quran hanya tinggal tulisan. Tinggal tulisan saja. Tak ada siapa yang nak mengamalkannya. Itu memang dikatakan disabdakan Nabi itu. Yakunu fi akhir zaman la yabqa minal iman illa ismun. Akan berlaku di akhir zaman nanti di atas umatku, tidak kekal manusia itu dalam keadaan beriman melainkan hanya pada nama saja. Nama hebat Ibrahim. Kenapa orang nama Ibrahim? Dari kampung pula tu. Nama Rasul Ibrahim Khalilullah tu. Tapi perangai macam Ibrahim. Ada tak berlaku apa itu? Tapi Ibrahim tidak lah ya. Mudah-mudahan tidak lah. Ini dia yang berlaku. La yabqa minal iman illa ismun wala minal islam illa rasmun. Dan tidak berlaku, tidak kekal dalam Islam melainkan hanya pada lambang-lambang saja. Lambang Islam ada, masjid di tiap dua batu ada tapi kosong. Banyak tiang dari orang ni. Tak jemoh malam kita tengok. Masjid-masjid. Di pekan-pekan ni okey sikit, di Ipoh ni okey sikit, pergi kampung-kampung. Tengok kosong masjid tu. Di tempat saya pun kosong lagi tu. Di kampung Gajah. Kosong. Saya ngajar kampung Gajah bukan banyak ini orang ni. Kalau datang 20 orang tu, ramainya. 20 orang tu ramai penuh. Itu dia. Jadi sikit sambutan terhadap program-program agama, sikit berbenah. La yabqa minal iman, tak kekal mereka dalam keadaan iman kecuali hanya pada nama saja. Wala minal islam illa rasmun, tidak daripada Islam melainkan hanya lambang-lambang saja. Wala minal Quran illa darsun, tidak daripada Quran hanya pada bacaan semata-mata. Amal tak ada. Ini akan berlaku ni. Akhir zaman nanti akan berlaku. Lagi apa? Akan sampai masanya ilmu agama diangkat ke langit atau ditarik dari hati orang-orang Islam. Akan sampai masanya Al-Quran hanya tinggal tulisan. Al-Quran lenyap dari hati orang mukmin. Nak baca pun dah tak ada. Susah kena amalkan, nak baca pun dah tak ada. Akan sampai masanya orang tidak menghormati ulama. Orang tidak menghormati ulama lagi. Hari ini ada tak orang menghina ulama? Ada ke dah? Yang amat banyak tahu. Siapa ada Facebook tahu dah. Yang kencing gambar Tok Guru Nik Aziz pun ada. Yang kencing gambar Tok Guru Hadi Awang pun ada. Nampak ayuh ada terpanjut. Tempat benda tu tak nampak lah, tapi ayuh ada nampak. Dia tak ada Facebook. Kalau rumah ada mana?
Itu menghina ulama. Hari-hari mereka menghina ulama-ulama ni. Padahal yang boleh memberi syafaat di akhirat besok siapa di antaranya? Ialah para ulama. Yashfa'u yaumal qiyamah salasun. Yang boleh memberi syafaat di hari kiamat besok ada 3 golongan. Al-anbiya'u, yang pertama nabi-nabi, rasul-rasul. Yang kedua al-ulama'u, nombor 2 ulama tu tahu. Lepas nabi-nabi, ulama yang boleh beri syafaat di akhirat nanti. Yang ketiga baru asy-syuhada'u. Artinya di antara ulama dengan syuhada mana lebih utama, lebih aula? Ulama ke syuhada? Ulama dulu. Tapi hari ini ramai orang menghina ulama. Ulama macam tak ada peranan aja. Tak ada apa kaitannya dengan pembangunan, tak ada kaitannya dengan kemasyarakatan, tak ada kaitan dengan masyarakat dan sebagainya. Al-Quran lenyap di hati orang-orang mukmin, akan sampai masanya orang tidak menghormati ulama lagi. Inilah yang akan dibahas dalam bab ini. Yang kita nak bahas ini ya. Ilmu agama ditarik secara perlahan. Ini hadis yang ke-17. Dari Abdullah bin Amr al-As, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbidul ilma ittaza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama'i hatta idza lam yatruka ilman takhaza ilman ittakhaza. Habis lagi ittakhazan nasu ru'usan juhala fasu'ilu faftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Ini hadis yang ke-17 ya, riwayat daripada Muslim. Hadis Muslim ni, kalau Muslim ni artinya apa? Sahih hadis ni ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mencabut ilmu dengan cara sekaligus, tak ada. Macam Quran juga dia datang dari masa ke semasa sampai selama 23 tahun. Ilmu pun itu juga ditarik sikit. Bukan terus-terus ditarik aja, tak ada. Dengan cara sekaligus dari manusia. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mencabut ilmu dengan cara mencabut, iaitu mematikan ulama. Mula-mula ulama dimatikan dulu. Lepas seorang dimatikan ulama. Sehingga kalau sudah tidak ada lagi orang yang berilmu agama, orang akan mengangkat orang yang bodoh sebagai pemimpin. Ini yang berlaku hari ini ya. Ubadun juhalun wa ulama'um fusaq. Sebagai pemimpin, ulama-ulama yang jahat, ulama-ulama yang menjual agamanya untuk kepentingan dunia. Ada tak berlaku hari ini? Ada. Jangan bayang siapa-siapa ni ya. Tapi ada berlaku. Kalau tak ada sebut di Nabi ya. Orang bodoh sebagai pemimpin. Pemimpin itu ditanya tentang hukum-hukum agama, maka mereka pun mengeluarkan fatwa tanpa ilmu. Keluar fatwa tanpa ilmu. Maka mereka sesat, lagi menyesatkan orang lain ya. Ada tak fatwanya tak ada ilmu? Bila ditanya apa hukum saham ini, apa katanya? Harus katanya. Nak katakan haram pun takut, harus katanya. Apa hukum riba? Macam mana? Haram. Patutnya haram lah. Tapi mereka tak berani katakan haram. Kalau ikutkan tak boleh lah. Dengan tak boleh tu. Nak katakan haram tu pun takut benar. Sedangkan jelas ke tak riba tu haramnya? Jelas ke tak? Jelas. Wa halallahu al-bai' wa harrama ar-riba, kata Allah ya. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tapi dapat pemimpin yang bodoh tadi. Apa kata? Bila tanya apa riba? Akhir zaman ni perlulah. Pentinglah. Kalau tidak macam mana kita nak membangun, kalau tidak macam mana kita nak buat transformasi. Jadi kita kena amalkan riba juga. You like it or not, we have got to practice riba. Akhir zaman ni kita. Dia cakap putih, kita mendengar dia cakap putih, oh hebat ya. Sudah tertarik, dah terikut-ikut. Ya kedak ni. Any objection? Ini yang berlaku akhir zaman ya. Maka
mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Ulasannya. Belum ulasan lagi ya. Baru baca baru dia punya matan itu. Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu agama dari permukaan bumi ini atau mencabutnya dari hati manusia, tidak sekaligus tetapi mencabutnya secara perlahan-lahan. Allah mencabutnya dengan mematikan ulama dan mengurangkan minat orang untuk belajar agama, mengurangkan minat untuk orang belajar agama. Ya, tengok kelas-kelas agama. Di Ipoh ni banyak lah bagus tu, tapi penduduk Ipoh ni berapa orang? Kalau nisbah penduduk berapa peratus? Yang datang kejap ni ramai sikit, ni kes ramai ni. Ya. Tapi ikut nisbah penduduknya, ada ke 100% yang datang malam ni? Ada ke 80%? Ada ke 70%? Ada ke 50% dari penduduk Ipoh ni yang datang belajar malam ni? Susah buat lah. Berapa peratus? 0.0001%. Itu yang datang. Ramai ke sikit? Saya ni guru matematik dulu tau. Ramai ke sikit? Sikit. Itu dia tuan-tuan dan puan. Sekarang ini para ulama sudah berkurang. Dulu di kampung-kampung, tiap-tiap kampung tak korang daripada 10 orang ulama. Orang ni ulama. Sekarang ni nak mencari seorang pun payah. Makin lama makin korang. Dulu di Kampung Gajah tu, kampung saya Kampung Gajah, you know. Itu sebab slang saya selang Kampung Gajah. Wherever I go, I must mempertahankan Kampung Gajahan saya. Tahu? Itu ke mana aja saya pergi mesti slang saya slang Kampung Gajah. Dulu Kampung Gajah tu ya amat ramai ulama'nya. Kampung ini ada, sini ceruk ini ada, ceruk ini ada, semua ada. Binari nak mencari seorang pun ada. Tu ada lah, tapi payah. Payah. Kenapa? Kerana makin lama makin korang, Yang ada pun sudah mati. Anak-anak tak nak pula pergi belajar agama. Kadang-kadang ayah pun tak nak hantar anak sekolah agama. Pasal apa? Sekolah agama tak ada commercial value. Tahu ke commercial value? Esok nak jadi apa? Takkan nak jadi tukang baca doa aja. Itu yang berlaku. Jadi makin lama makin kurang lah. Sekarang ini para ulama sudah berkurang. Satu demi satu pergi meninggalkan kita. Kalau peribahasa mengatakan patah tumbuh hilang berganti, maka ini tidak tepat berlaku kepada para ulama. Bila patah terus, liuk terus, tak ada ganti. Padahal patah tumbuh hilang ganti itu pokok. Ulama tak ada jadi orang itu. Maka ini tidak tepat berlaku kepada para ulama. Mereka patah, lambat tumbuh. Kalau ada tumbuh pun lambat penuh tumbuhnya. Dan mereka hilang, lambat berganti. Tak ada ganti. Akan sampai suatu masa nanti dunia ini kosong dari ulama. Kosong, tak ada ulama langsung. Akan sampai lah. Bukan zaman inilah, zaman akan datang. Tak tahulah berapa tahun lagi ya. Mengapa terjadi demikian? Mengapa korang makin lama makin korang ulama? Mengapa terjadi demikian? Minat orang belajar agama semakin berkurang. Minat nak belajar agama tu korang benar. Makin lama makin korang. Yang tak ngaji pun orang yang sudah die arithmetic. Tahu ke berarti die arithmetic? Ya Allah tak erti dia meh. Tahu orang die arithmetic? Orang yang sudah mati kira-kira. Dah tak ada apa nak projek, datanglah dengar ngaji. Tak tahu apa nak buat. Selagi ada projek, selagi ada projek mana? Dia layan projek dulu. Selagi ada rancangan, dia layan rancangan dulu. Ini jangan menolak mata saya bukan tuan-tuan ini. Accept tuan-tuan dan perempuan. Kecuali tuan-tuan dan perempuan. Setengah tu bila ada hal langsung tak datang. Kadang sikit penuh halnya. Kenapa kamu tak ngaji semalam? Kata cucu balik. Kata. Cucu balik udah tak ngaji. Menantu balik agaknya dia adab punya menantu. Dia menantu je. Kau betul lah itu tak ngaji tu. Kelas kita ni je lah. Berapa orang yang datang setiap malam? Saya tak tahu setiap malam, tapi malam saya tahu pula ramai mana yang datang. Itu dia. Patutnya kalau ikut nisbah penduduk Ipoh ni penuh dewan ni tak muat. Tapi masing-masing ada. Ngapa tak datang? Hujan.
Dalam tokoh ada tak? Ada dalam tokoh? Rekod ada tak? Ada. Ya, apa alasan? Itu sebab di akhirat besok bila kita kaburkan alasan-alasannya, Allah tanya kepada kita, kamu tak pernah negur ke hamba aku yang ini. Kalau kita kata aku ni berpenyakit, banyak penyakit aku ni nyok-nyet tak lalu nak datang. Kamu tak pernah negur ke hamba aku yang bernama Ayub. Siapa lebih kuat sakitnya, kamu ke Ayub? Kalau kata aku tak sempat, aku nak menguruskan harta aku banyak benda harta ni, mesyuarat sini, mesyuarat sana, tak sempat aku nak beribadah kepada kamu. Allah balas balik, kamu tak pernah dengar ke hamba aku yang bernama Sulaiman? Siapa lebih kaya, kamu ke Sulaiman? Sulaiman lebih kaya, pun tak pernah lupa daripada mengingati aku. Ada orang pula kata, aku tak boleh datang ya Allah, tak boleh beribadah ya Allah, kerana aku ni cantik benar. Bila aku datang je, perempuan semua mengerumuni aku. Aku ni banyak benar peminat, tak boleh nak keluar rumah. Apa jawab Tuhan? Kamu tak pernah dengar ke hamba aku yang bernama Yusuf? Siapa lebih handsome, kamu ke Yusuf? Yusuf tu punya handsome pun mak tiri dia pun, bukan mak tiri, mak angkatnya tergoda dengan dia. Sampai dikunci yang pintu dari dalam. Wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak, kata dia. Tahu siapa namanya? Zulaikha. Bukan Zaleha ya, Zulaikha. Pun dia tak pernah lupa daripada mengingati aku. Apa nak jawab? Aku gagah ya Tuhanku, aku tak sempat nak apa. Aku nak bergusti, aku nak bertumbuk, nak boxing aja, aku Johan boxing Malaysia. Tak ada nak apa. Apa kata Tuhan? Kamu tak pernah dengar ke hamba aku yang bernama Musa? Siapa lebih kuat, kamu ke Musa? Musa tu punya kuat, ditumbuknya tentera Firaun tu sekali tumbuk mati. Ada orang boleh numbuk sekali tumbuk mati, ada? Mike Tyson ada apa tu? Ada tak numbuk mati, ada? Jenuh numbuk betul-betul, tak juga mati-mati. Sampai gigit telinga, tak mati juga. Apa nak jawab? Tak boleh nak jawab besok di hadapan Allah SWT. Sebab tu Allah datangkan Rasul-Rasul itu dalam berbagai-bagai gaya, berbagai-bagai keadaan, berbagai-bagai bentuk. Jadi supaya kita nanti tidak ada alasan mengapa kita tak boleh beribadah kepada Allah SWT. Okey, baca lagi, tak habis lagi. Mana dia? Sekarang ini ulama termasuk makhluk langka. Langka ni apa? Yang sudah jarang dijumpai. Situ kan, bukan nanti. Mengapa terjadi demikian? Minat orang belajar agama semakin kurang. Orang lebih berminat mempelajari ilmu keduniaan dan yang lebih menjanjikan kebahagiaan di dunia. Akibat kurangnya minta mempelajari agama, sekolah-sekolah agama atau pondok semakin ditinggalkan. Mungkin ada juga sekolah agama tetapi sekadarnya sahaja, dan tidak dapat melahirkan ulama. Kadang-kadang tak dapat melahirkan ulama. Sampai Senawi 3 udah lebuh. Pergi 3 bulan dah lebuh. Ramai tu anak-anak muda kita belajar di pondok Paktil. Habis-habis 6 bulan itu dah balik. Kenapa? Tak tahan dengan belajar agama. Di kampung tak ramai tu. Dulu tu belajar di pondok Paktil tu. Itu tengok dah balik, dah muncul balik. Payah nak jadi ulama, payah. Mungkin satu masa nanti orang belajar agama hanya belajar membaca Al-Quran dan fardu ain. Itu pun tak ada. Tak ramai yang ngaji Quran. Tak ada minat. Saya di sana tu, di kampung tu, lepas subuh tu ada kelas Quran tu. Dia 7-8 orang ngaji, seorang baca. Bukannya lain tu tak nampak, bukan kena duit pun, free of charge. Tapi tak ada sambutan. Itulah yang ramai, habis ramai 8 orang. Habis ramai sekali 10 orang. Itu tak ada lah. Baca satu-satu. Dah tamat satu Quran. Sekarang ni mengulang. Sekarang tengah baca surah At-Taubah. Hari-hari tu seorang baca. Bukan kena duit pun. Tapi yang lain tu nengok aja. Haram siur nak join. Ada yang join betul merajuk. 2-3 hari dah merajuk. Kena tegur, merajuk. Yang belajar tu dah tua-tua, dah pension lelaki, tahu? Yang ngaji tu. Yang tahan lah. Ada yang tahan 3 bulan, ada yang tahan 2 bulan, ada yang tahan seminggu pun ada. Ayat sekali pun ada. Sekali datang, lepas tu dah tak datang lagi.
Pasal takminat. Tapi juga kalau belajar apa? Belajar menari macam, belajar rock macam. Ramai datang. Ini yang berlaku ya. Mungkin satu masa nanti orang belajar agama hanya belajar membaca Al-Quran dan Fardhu Ain. Tidak ada lagi sekolah-sekolah pondok yang menawarkan pelajaran bahasa Arab dan mempelajari kitab-kitab besar yang dikarang oleh ulama-ulama mujtahid. Mujtahid itu ulama-ulama yang membuat pembaharuan. Bukan dia menukar hukum, buat pembaharuan dalam kaedah mendekati hukum. Itu mujtahid yang rajin-rajin. Ulama mujtahid seperti imam yang empat. Imam empat tahu? Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki. Itu empat imam. Sekarang ni tak ada orang yang nak buat nak ijtihad terdapat dah. Itu empat orang saja. Sekarang ini dunia termasuk makhluk langka. Makhluk langka ni makhluk yang jarang dijumpai. Ulama termasuk makhluk langka. Scarce. Bukannya scarce. Rare. R-A-R-E. Rare species. Itu ulama. Dalam satu kampung tu adalah seorang. Dalam satu bandar tu adalah 3-4 orang. Di Pune ramai ada ulama lagi. Tapi dah makin lama makin kurang. Baik, kita sambung balik. Sekarang ini ulama termasuk makhluk yang langka, yang sudah jarang dijumpai di tengah-tengah masyarakat. Ulama yang ada sekarang pasti akan mati dan akan pergi meninggalkan kita. Ada dah ulama-ulama yang dah pergi? Ramai ada ya. Di antaranya Ustaz Abdul Rahman Al-Mubarak sudah tak ada. Lagi? Ustaz Yud Saidin dah tak ada. Lagi? Siapa lagi? Ulama-ulama Ipoh ni. Ya. Dulu Tuan Guru Haji Abdul Aziz yang duduk di Kuala Pari tu dah tak ada. Ada ganti? Jarang yang mereka tu ada ganti ya. Kalau mereka pergi dan tidak ada orang yang menggantikan mereka, tentunya orang yang tidak tahu agama lah yang akan mengambil peranan mereka.
Dalam hadis itu dikatakan kalau sudah tidak ada lagi orang yang berpengetahuan agama, masyarakat akan mengangkat orang jahil menjadi pemimpin. Dari zahir hadis ini nampaknya ulama lah yang sesuai diangkat menjadi pemimpin. Tapi mana ada ulama jadi pemimpin? Ulama dicela, dimaki, dihamun, itu banyak. Jadi pemimpin mana ada? Ini memang fakta. Setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat sibuk mencari pemimpin yang diistilahkan sebagai khalifah atau Amirul Mukminin. Disebabkan pentingnya pemimpin, mereka mendahulukan perlantikan pemimpin daripada menguruskan jenazah. Jenazah Rasulullah setelah dijumpai dan diangkat orang pemimpin, barulah mereka menguruskan permakaman Rasulullah. Cari dulu ulama dulu, nak jadikan khalifah mengganti Rasulullah, supaya ulama itu boleh apa? Boleh menguruskan jenazah Rasulullah. Bila dia jumpa, dapatlah Abu Bakar As-Siddiq. Dia pun mulalah menguruskan jenazah Rasulullah SAW. Ulama pemimpin sekarang ni boleh ke sembahyang menjadi imam untuk sembahyang jenazah? Pemimpin hari ini boleh ke? Entahlah, try panggil. Jangan nak apa pun. Nak niat pun tak kerti ya. Tengok usolli fardhu zuhri begini ya. Kenapa? Karena mereka tidak belajar tentang pengurusan jenazah. Bukan semua orang boleh ni. Kemudian mereka memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, yaitu orang yang dianggap paling tinggi ilmu agamanya. Karena Abu Bakar As-Siddiq itu mentua kepada Rasulullah, dan dia pula rapat benar dengan Nabi. Banyak orang rujuk kepada dia dalam soal-soal agama. Karena Nabi dah sebut khairul qurun qarni, sebaik-baik qurun adalah qurun aku. Summal ladzina yalunahum, kemudian qurun yang mengeringi qurun aku. Kemudian summal ladzina yalunahum, kemudian qurun yang mengiringi qurun aku. Artinya 300 tahun lepas Rasulullah. Itu kebanyakannya ulama-ulama maka dia jadi pemimpin. Sahabat pun gitu juga. Nabi apa? Jamin sahabat tu. Ashabi kan nujum, sahabat aku seperti bintang-bintang di langit. Bi ayyi muqtadaitum ihtadaitum, kamu ikut mana-mana satu daripada sahabat aku, nescaya kamu dapat petunjuk. Ikut Abu Bakar dapat petunjuk, ikut Umar dapat petunjuk, ikut Osman dapat petunjuk, ikut Ali pun dapat petunjuk. Itu jaminan daripada Nabi. Sebab itu mereka itu jadi khalifah selepas Rasulullah. Kemudian Osman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, kesemua mereka itu dianggap orang yang paling mendalam ilmunya. Dia memang dipuji oleh Rasulullah pun. Ali itu dipuji oleh Rasulullah ya. Ana madinatul ilm, kata dia. Aku ini adalah perbendaharaan ilmu. Wa aliyum babuha, dan Ali itu adalah pintunya. Jadi maknanya Ali itu pun banyak ilmu juga. Orang Khawarij bila dengar itu mereka tanya. Datang seorang sehari, 10 orang nanya, apa kelebihan ilmu dari harta? Kata dia, Ali, ilmu kamu yang harta, ilmu menjaga kamu, harta kamu yang nak menjaganya. Esok datang seorang lagi, apa kelebihan ilmu daripada harta? Soalan sama aja. Apa kelebihan ilmu daripada harta? Apa kata Ali? Harta lagi dibelanja, lagi berkurangan. Ilmu lagi dibelanja, lagi dia banyak. Lagi belanja, lagi dia bertambah. Itu ilmu banding dengan harta. Esoknya datang lagi seorang bertanya, apa kelebihan ilmu daripada harta? Kata Ali apa? Ilmu pusaka dari Nabi-Nabi, harta pusaka daripada Qarun, pusaka daripada Fir'aun, pusaka daripada Haman. Lagi apa? Datang lagi ahli lusa tu, datang lagi seorang tanya, apa kelebihan ilmu daripada harta? Apa yang nak jawab dia Ali? Harta mendatangkan permusuhan, orang dengki dengan kamu. Ilmu mendatangkan sahabat bagi kamu. Itu dia kelebihan ilmu daripada harta. Kata Ali, kalau kamu datang hari-hari seumur hidup aku pun, aku akan jawab dengan jawapan yang berlainan. Maknanya apa? Maknanya Ali itu ilmunya banyak ke sikit? Banyak. Itu ya. Itu boleh baca dalam kitab ni tuan ya. Boleh juga pemimpin disebutkan dalam hadis ini atau hadis itu, hadis yang kita baca tadi, bukan pemimpin atau ketua umum. Maksudnya bukan presiden atau Perdana Menteri, tetapi orang yang menguruskan hal ehwal agama, seperti Menteri Agama, Mufti dan pengarah jabatan agama.
Itu maksud pemimpin tu. Tapi pemimpin dimaksudkan dalam zaman Rasul, lepas Rasul adalah ketua agama. Ketua agama siapa? Perdana Menteri lah. Patutnya itu jadi pemimpin. Agak-agaknya boleh tak dia membayangkan jenazah? Kalau ada orang mati, boleh tak? Entahlah, try tanya. Mungkin sahaja nanti kalau tidak ada lagi orang yang berpengetahuan agama, masyarakat akan melantik orang yang jahil menjadi menteri agama atau mufti. Yang akan datang kita tak tahu ya. Mungkin mufti itu bukan lagi orang Melayu. Muftinya mungkin apa? Sahibus Samahah Lim Guan Eng. Tahu? Apa? Ya, mustahil kan? Karena orang Melayu tak ada. Orang Melayu tak ada kan Islam. Orang lalai dalam Melayu tak Islam. Ya. Man yartad an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ada tak ayat macam tu? Kalau orang Melayu tak nakkan Islam, kalau kamu tak nakkan Islam, maka kami akan lantik kaum lain yang mereka itu sangat kasih kepada Allah dan Allah pun kasih kepada mereka. Ya. Jadi tidak mustahil benda itu berlaku. Ya. Orang akan bertanya kepada mereka tentang agama dan mereka pun akan memberikan fatwa yang salah. Mereka sesat kerana memberikan jawapan yang salah, sementara rakyat sesat kerana mendapat petunjuk yang salah. Ini belum terjadi sekarang, belum lagi terjadi sekarang, tapi kemungkinan dia terjadi, boleh ke tak? Boleh, berbenar-benar. Ya. Is it impossible that this will happen? Dia berhenti kerja komputer ni. Adakah mustahil perkara ini akan berlaku? Jawabnya tidak mustahil. Boleh berlaku. Tapi sekarang ni belum lagi terjadi kata pengarang. Tapi ada tak sikit-sikit bibit-bibit yang nak terjadi? Ada. Ya? Tetapi yakinlah suatu hari nanti akan berlaku apa yang dijanjikan oleh Rasulullah itu. Semakin lama, semakin lama dan semakin ke penghujung dunia, ilmu agama semakin hilang. Ya, suatu masa nanti orang tidak kenal kepada Allah, Rasul, malaikat dan sebagainya. Sekarang ni ada tak gerakan-gerakan yang nak memusnahkan Islam? Ada tak? Ada tak yang nak menjadikan orang nangkap haluat itu sebagai penjenayah? Ada tak? Ada tak orang yang nak mempromosikan Islam liberal? Ada tak? Ya, ramai sekarang ni ya. Ada pun nak dengar pertubuhan G25? Ada ke pun nak dengar? Inilah yang sedang berlaku sekarang ni. Ya, ada pun nak dengar Sisters in Islam? Ada pun nak dengar tak? Tahu berapa orang ahlinya? Ahlinya ada berapa orang? 18 orang. Tapi punya pengaruh. Mereka dapat tempat di dada-dada akhbar, dapat tempat di forum-forum, dapat tempat di televisyen, dapat tempat di merata-rata mass media. Kerana terlalu kuat pengaruh mereka itu. Itu namanya Sisters in Islam. Keduanya tak kahwin-kahwin kerana dia tak mau jadi hamba kepada lelaki. Dia nak memperjuangkan hak apa? Hak asasi wanita. Apa yang lelaki boleh buat, itu wanita nak buat. Lelaki jadi imam, mereka pun nak jadi imam juga. Lelaki boleh menceraikan isteri, dia pun boleh menceraikan suami. Itu yang diperjuang oleh mereka hari ini. Jadi itu yang berlaku hari ini. Tahu tak Sisters in Islam itu diasaskan oleh seorang yang bernama Aminah Wadud. Tahu kenal Aminah Wadud? Ya Allah, tak kenal dia. Imam wanita yang pertama dalam dunia. Namanya apa? Aminah Wadud. Dia sembahyang Jumaat, dia jadi imam. Makmumnya lelaki. Tahu? Cari masjid tak bagi. Cari dewan tak bagi. Sudahnya dapat gereja. Jadi dia sembahyang di dalam gereja. Makmumnya lelaki. Saya pun dah duduk belakang. Dia rokok, kita rokok. Kita tengok. Rokok tu patut mana tempat tengok? Rokok di mana tempat tengoknya? Patutnya mata kita ke mana? Mata dia tengok apa? Tempat sujud patutnya. Tapi kalau saya rokok, tengok belakang. Ya. Ini dia yang berlaku hari ini. Mustahil kan? Tak mustahil kalau mereka ini berpuasa nanti. Yang dibuat mereka itu sesuai dengan nafsu, hawa nafsu seronok. Maka itulah yang diperjuangkan oleh mereka.
Tetapi yakinlah suatu hari nanti akan berlaku apa yang dijanjikan oleh Rasulullah itu. Semakin lama dan semakin ke penghujung dunia, ilmu agama semakin hilang. Suatu masa nanti orang tidak kenal kepada Allah. Sebut Allah tak tahu siapa. Orang tak kenal kepada Allah, tak kenal kepada Rasul. Sebut Muhammad siapa? Entah, aku tak tahu. Sekarang ni tahulah ya, akan datang. Malaikat, mana ada malaikat? Kamu ada nampak nak malaikat? Tak dapat nak buktikan. Dia nak benda yang dia nampak aja baru dia percaya. Kalau dia tak percaya. Dan sebagainya. Lebih-lebih benda yang gaib tu ya. Seperti apa? Seperti qalam, seperti mahsyar, seperti arash, seperti kursi dan sebagainya. Akan hilang begitu saja. Kenapa? Kerana benda itu benda gaib. Orang tidak pandai bersuci. Ada tak orang kahwin tapi tak tahu mandi hadas? Ada ke tak? Dia kahwin tapi tak reti mandi hadas lagi. Ada ke tak? Ada. Tahu. Udah kahwin tak reti mandi hadas. Kadang-kadang anak 4 pun. Saya galak tengok ni. Dia tanya tu nak itu. Berapa rukun mandi? Dia mengaku kepala. Dia nak nikah tu. Berapa rukun mandi? Dia tahu. Macam mana kamu nak nikah rukun mandi pun tak tahu? Siapa nak nikah atau nak nikah sekali lagi, hafal rukun mandi. Apa perkara yang mewajibkan mandi, hafal. Kalau tidak jangan cuba nak nikah dulu. Hafal dulu. Esok dia dihina dia qadhi. Kamu ni apa tak tahu nak kahwin kan? Malu dia depan qadhi kan. Itu yang nampak tok qadhi di Kelantan tu, saya tu dah tanya tu. Tanya rukun nikah apa? Dia mengaku kepala, berapa rukun nikah? Dah tak tahu. Nikah tak? Hukum tak tahu. Orang tidak pandai bersuci, solat pun tak pandai. Tengok takbiratul ihram, macam-macam fashion. Ada tak? Di masjid ni banyak dah kita tengok takbiratul ihram, macam-macam fashion. Allah. Ada tak yang apa itu? Allah. Ada ke tak? Tidak sami Allahu liman hamidah. Macam buaya di tangannya. Ada ke tak? Jangan ada yang buat apa tu. Jangan ya. Sudah tuan-tuan dan puan. Tu solat. Saya pernah tengok orang pergi haji di Mekah, di Mina, tahu? Dia pakai ihram, pakai sepeda. Pakai ihram, pakai sepeda. Boleh ke pakai kain yang berjahit masa ihram? Pasal apa? Pasal tak belajar, pasal jahil. Jul dia duduk dalam kemah, duduk sana kemah tu kalau dekat saya tegur lah. Ini jauh, mana negur, takkan berambat perlu pergi berdua. Kemah tu kan seorang, beratus-ratus orang dalam tu. Dia pakai sepeda. Itu tanda apa? Tanda jahil tu. Padahal ketika ihram mana boleh pakai pakaian yang berjahit. Tak boleh. Itu dia. Itu makin lama kan makin kurang ilmu tu. Dan sebagainya. Orang tidak pandai bersuci, solat, puasa dan sebagainya. Bahkan nanti tidak ada lagi orang yang mengucap la ilaha illallah. Kalau mengucap pun tak betul yang kadang tu. Ada tak orang azan? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada ke tak? Panjang namanya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada tak? Kalau betul benar, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Madar aja. Bukan madar Rasulullah. Sebab itu kalau nak jadi tok bilal, kursus dulu, belajar dulu. Ustaz Usop ada belakang tu, belajar kan dia. Ini dah dapat mikrofon azan aja. Kadang tak betul tu. Allahu akbar, Allahu akbar. Betul kan? Betul ke ek tu? Ini jahilnya banyak benar. Akhir zaman nanti akan berlaku benda-benda itu. Kita sudah ada dah. Akbar tu banyak dah. Dah banyak benar. Action benar. Macam Fatihah pun tak betul. Bismillahirrahmanirrahim. Betul kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Betul kan? Ini panjang cerita yang kan. Dah tu punya. Itu yang berlaku akhir zaman nanti. Bukan tak payah akhir zaman. Sekarang ni akhir zaman ni. Dah berlaku ke belum?
Udah berlaku. Itu dia. Tak tahu solat. Dan sebagainya. Bahkan nanti tidak ada lagi orang yang mengucap la ilaha illallah seperti disebutkan di dalam sebuah hadis. Ya. Kiamat tidak terjadi kalau masih ada orang yang menyebut la ilaha illallah. Itu hadisnya. Selagi ada orang menyebut la ilaha illallah, tak akan berlaku kiamat. Tapi nanti akhir zaman nak nyebut pun tak kerti. Salah sebut. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha begini. Jadi sah ke tak? Tak sah, ya. Itu dia. Wallahu a'lam. Dah panjang benar ya, minta maaf dah. Dah kurang dekat ke 9 dah. Dah berapa lama? 55 minit. Ya, dah dekat sejam tu ya. 55 minit, tapi tak masuk azan tadi. Azan ni masuk dalam ni tak? Jadi maknanya dah lama benar. Patut dia melenguk apanya. Tu dah. Sekian dulu tuan-tuan dan puan. Salah silap minta ampun, minta maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya perjumpaan kita malam ini. Ada dah manfaatnya? Iya kan ni? Kalau ada, insya-Allah boleh kalau kita lanjutkan kontrak kita ni ya. Untuk tahun ini. Saya pun tak tahu tadi kontrak sambung ke tak. Dapat mesej daripada esok-esok baru tahu sambung. Sambung. Tak ada. Baik. Sekian dulu tuan-tuan dan puan, ampun maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma antal ladzi 'allamta wa 'allamta wa antal ladzi fatahta wa fahamta falakal hamdu kama akramta wa fahamta wa qulta wa qalbal haqq wa 'aduka sidqa sanuqri'uka fala tansa وقل تعلم الإنسان ما لم يعلم علمنا من لدنا علما نسألك بفضلك أن تعلمنا كما علمته وتلهمنا كما ألهمتهم وتحفظنا من أنت به علينا كما حفظته عليهم وقلت إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله.